Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam rancangan Eja Halal. Halal adalah salah satu hukum dalam Islam yang harus dan wajib dipatuhi. Namun kita sebagai hamba Allah SWT, sejauh mana kita menuruti? Untuk mengetahui lebih lanjut, teruskan bersama Ejen Halal. Alhamdulillah, saya pun dah sampai di KLCC, itu di Kuala Lumpur Convention Center, di mana diadakan World Halal Research Summit. Dan di sini juga turut diadakan pameran MIHAS, iaitu Malaysia International Halal Showcase. Untuk tahu lebih lanjut, kita masuk dalam. Dan untuk pengetahuan anda, di sini juga turut disediakan booth Global Halal Support Center, dan ini penting untuk membantu kita untuk lebih mengenali apa itu arti halal dari segi produk ataupun services yang ada di sekeliling kita. Menarik kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini daripada mana ya? Produk dari Kedah. Daripada Kedah? Ya, Jabi Rice Mill. Jabi Rice Mill. Ya. Oh. Ini produk ni buat daripada apa? Beras perang. Beras perang? Ya. Oh, Pertama kat Malaysia. Jadi ini yang pertama dapat kajian Daripada Mardi. Mardi lah. Ya. Oh. Jadi berapa lama dah produk di pasaran, bang? Produk ni baru lagi di pasaran. Ya. Kita sebab baru habis buat kajian dengan Mardi, so ni first time. First time lah. Ya. First time join MIHAS ke? Join MIHAS. Join MIHAS lah. Ya. Jadi produk ini dah berada di pasaran selama berapa lama dah? Dah 5 bulan lah. 5 bulan dah lah. Maksudnya seluruh Malaysia ataupun tertumpu pada Kedah? Tertumpu sekarang ni di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur lah? Ya. Boleh saya cuba? Boleh cuba. Silakan. Sebelum saya cuba makanan atau produk JB Rice ni, kita tengok sedutan episod yang lepas. Untuk pengetahuan anda, sebelum masuk ke kilang, semua pekerja diwajibkan memakai semua ini. Sarung kepala, sarung tangan, penutup mulut, bahkan kasut pun kasut special. Ini adalah bertujuan mengelak pencemaran ke atas makanan yang sedang diproses. Dan di sini kita dapat lihat ketelitian pihak Adabi dalam mengawal kebersihan dan kualiti ke atas makanan yang akan dikeluarkan. Sebagai pengguna, kita harus tahu bagaimana untuk memastikan sesuatu produk itu selamat ataupun tidak untuk digunakan. Tapi bagaimana untuk kita lakukan? Sebagai pengguna yang bijak, selalulah mencari taring luput pada sesuatu produk itu. Ingat, jadilah pengguna yang bijak. Setelah melihat dan meneliti sendiri proses penyediaan produk-produk makanan di kilang Adabi ini, saya yakin dan pasti pihak Adabi mematuhi segala peraturan dan piawaian standard halal yang ditentukan oleh pihak JAKIM. Bang, tumpang boleh bang? Kita berjumpa di lokasi seterusnya. Sekarang ni saya dah pun sampai di hadapan Hijrah Thayyibah Network yang beroperasi sejak tahun 2004 dalam menghasilkan mesin penepis air dan IRO berakali. Dan syarikat ini telah pun mendapat sijil halal daripada JAIH, iaitu Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Tapi bagi kita, semua air minuman sama aja. Bagaimana kita nak menentukan halal dari segi pembuatan air minuman? Ini yang saya nak siasat ni. Di belakang saya sekarang ini tersergam indah Gunung Ledang yang dikaitkan dengan kewujudan putrinya. Dan untuk pengetahuan anda, sumber air di gunung inilah yang digunakan oleh Hijrah Thayyibah Network dalam menghasilkan
minuman RO berakali. Dan di samping itu, kebanyakan penghuni di daerah Tangkak Johor ini menggunakan sumber air yang sama untuk kegunaan harian. Alhamdulillah, begitu besar nikmat Allah yang berikan kepada kita. Alhamdulillah atas kurniaan rezeki, mengagumi kebesaran Yang Maha Esa, ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Sekarang ni saya berada di tengah-tengah Dewan Pameran Mihas, dan di sini bukan saja produk di Malaysia, malahkan terdapat pelbagai produk yang datangnya dari seluruh dunia dan cuba mengambil kesempatan untuk mempamerkan produk mereka di sini. Menarik. Assalamualaikum. Salam. Ingat lagi tak? Puan Fatihah daripada Fatihah Frozen Food. Inilah big boss Fatihah Frozen Food ni. Jadi puan pun tak terlepas ambil kesempatan untuk join Mihas ni. Apa dia? Untuk terlibat dalam Terlibat Mihas ni. saya di bawah MOA. Oh, jadi ini adalah di antara produknya lah. Ini ada produk-produk yang kita ni, ada roti prata, roti canai, roti boom, semua yang buat dengan mesin. Kita tak pakai tangan. Tak pakai tangan Tak payah tebal pun. Tengok betapa hebatnya produk Fatihah Frozen Food ni. Roti canai durian, roti yang plain. Yang menariknya untuk menarik pengunjung-pengunjung di Mihas ni, apa produk yang paling menarik daripada Fatihah Frozen Food? Kita nak tunjuk roti prata kita lah, roti yang roti boom apa semua lah. Sebab kita kan pakai mesin, cucur badak apa semua, kita tak pakai tangan dah sekarang. Itu yang menarik. Okey. Jadi boleh saya rasa ni puan? Boleh. Jadi semasa saya merasa produk ni, kita tengok sedutan pada episod yang lepas. Sebenarnya ini merupakan bilik di mana berlakunya proses pengadunan inti untuk kuih seperti kuih kari puff, cucur badak dan sebagainya. Apa-apa pun, kita periksa kebersihan bilik ni dulu. Untuk pengetahuan anda, ini merupakan kuali di mana berlakunya proses pengadunan inti, di mana segala bahan-bahan seperti ubi kentang, bawang dan sebagainya dimasukkan dan diadunkan di sini. Dan untuk pengetahuan anda, satu sesi pengadunan sebanyak 100 kg inti dapat dihasilkan. Dan kita dapat lihat di sini, kuali ini diperbuat daripada stainless steel untuk mengelakkan daripada berlakunya karat. Dan ini adalah untuk menjamin kebersihan dan kualiti inti tadi. Tengok cukup mudah sekali. Mesin ni kita reka sendiri. Dan tengok tepi ni kan ada kita ukir nama syarikat Fatihah Frozen Food. Fatihah Frozen Food. Memang unik. Berapa lama dapat bertahan? Tahan lepas daripada sini kita akan pergi ke blast freezer. Temperature sampai -36. Semuanya dalam ni akan beku lah. Beku. Memang terlampau beku lah. -36 darjah Celsius. Tak adalah sejuk mana. Tapi apa pun kita periksa tahap kesejukan. Betul ke sejuk ni? Sekarang saya berada di dalam kilang Nur Intan Soyabin di mana proses penghasilan pau sedang dijalankan. Tapi sebelum tu, di sini kebersihan menjadi keutamaan. Setiap pekerja diwajibkan memakai apron, sarung tangan, penutup kepala dan penutup mulut demi menjamin keselamatan, kebersihan dan tahap kualiti produk yang akan dihasilkan. Mari kita masuk ke dalam. Sekarang, saya sedang menggunakan cahaya ultra ungu untuk mengesan sama ada sebarang kekotoran yang ada pada produk yang telah dihasilkan. Tapi setakat ini, semuanya bersih dan selamat. Kita ke sana. Penggunaan lampu ini akan membantu saya untuk meneliti di tempat-tempat yang gelap.
besar tak muka saya. Ini merupakan kanta pembesar yang saya gunakan untuk memeriksa sama ada benda-benda asing terlekat ataupun tidak ke atas produk yang dihasilkan. Jom kita periksa. Di sini merupakan tempat penyimpanan inti bagi pau-pau yang akan dihasilkan. Ini adalah inti kaya. Saya sedang memeriksa sama ada benda asing ataupun kotoran terlekat di tempat simpanan ini. Nampaknya bersih. Bahan mentah seperti ikan dan daging perlulah segar untuk disajikan kepada pengguna. Makanan yang telah siap perlulah ditutup dengan sempurna agar kualiti dan kebersihannya dapat dijamin. Madu. Boleh saya rasa, Bang? Boleh, Cik. Ini kami punya madu dari Sabah. Oh, boleh coba. Ini madu ni aslinya dari hutan ke di ternak? Ini jenis bukan yang diternak punya, ini yang dari hutan asli. Dia dipanggil madu liar. Madu liar. Di Sabah dia terkenal dengan panggilan petiukan. Kalau di Semenanjung dia panggil madu tualang. Madu tualang lah. Ya. Jadi produk ni dah lama yang ada di pasaran. Produk ini yang terbaru dari pasaran ini yang liar. Tapi yang lama di pasaran ini yang madu pelihara. Panggil tropical honey lah. Oh, yang ni lah. Sampel dia. Jadi apa bezanya yang liar ni dengan wild honey ni dengan tropical honey ni? Apa beza dia? Ini tropical honey. Dia ni madu belah. Dia dari spesies apis cerana. Dia lebih kecil sikit lah. Yang ini madu liar, dia tidak diternak dan dia dari spesies apis dorsata. Dia ada 2 spesies lah. Tapi yang spesies yang ternak nih dia lebih senang untuk dikomersialise. Dia boleh diternak. Yang ini tak boleh diternak. Dia kena ambil dari hutan liar. Yang asli lah. Iya. Ini yang kecil-kecil sabun ke? Sabun minyak kelapa dara. Oh, apa beza minyak kelapa dengan minyak kelapa dara? Minyak kelapa dara ni macam minyak murni, macam susu awal lembu, iaitu minyak yang tidak tercemar. Dia ada ekstrak daripada santan. Dan lepas tu kita pelbagaikan dia, kita buat sabun daripada minyak kelapa dara. Jadi dengan ambil minyak kelapa dara boleh meningkatkan daya ketahanan badan lah. Akak, saya nampak dekat booth akak ni ada jual teh. Ya. Saya nak cuba teh akak, boleh? Boleh, silakan. Yang warna orange ni mas cotek ataupun mas cotek lelaki tak boleh minum kan? boleh, orang Boleh. perempuan minum, lelaki pun boleh sebab bila cakap pasal mas cotek orang ingat perempuan yang minum sebab orang perempuan ni dari awal-awal lagi daripada bersalin dia minum herba. Jadi orang ingatkan herba tu untuk wanita aje. Sebenarnya orang lelaki pun boleh amalkan. Lelaki boleh minum. Ya. Ya betul lah, boleh minum Saya mas cuba. cotek good. Ini baik untuk cholesterol management. Kalau kolesterol tinggi dia boleh menguruskan kadar kolesterol dalam badan. Yang warna cerah sikit ni limau purut. Okey, jadi saya dah baca kat sini Malay tea. Saya tanya Kak, apa bezanya Malay tea dengan Chinese tea ni? Okey. Dari segi nama je dah faham Malay tea itu lebih kepada herba-herba Melayu yang diamalkan lebih daripada 2000 tahun dulu. 200 tahun dahulu. Bukan 2200 tahun dahulu ya. Mana mak ayah kita, nenek moyang dulu dah memang tanam pokok-pokok herba ni sekeliling rumah dia, dan kita dulu memang membuat herba daripada berbagai jenis pokok tumbuhan herba. Dia dalam cara rebusan ubat periuk. Dulu panggil ubat periuk. Susahlah sikit. Sekarang ni dah moden, nak rebus-rebus tu kita tak ada masa. Betul. Jadi kita permudahkan buat dalam bentuk tea lah. Jadi dalam tin besar macam ni kita
Mempamerkan budaya orang Melayu kita, cara kita bertanam belakang rumah, jadi lebih pada organik punya farming. Secara kecil-kecilan tetapi diamalkan berpanjangan dari turunan ke turunan. Kalau kita tanya kita punya mak-mak pun dia cakap pasal ubat periuk mesti dia orang tahu. Dan ni kita bijak promosikan kita punya pot Melayu lah daripada Sayung. Buat daripada tanah liat, daripada Sungai Sayung. Jadi adalah sesuatu yang diamalkan oleh orang Melayu kita ni tadi. Ya? Kita ada Malay coffee herba juga. Dan kita ada ginger ataupun halia. Teh halia Ya, teh halia. Terima kasihlah Kak sebab bagi info tentang Malay tea ni. Ya, terima kasih banyak. Nanti kita harap kita jumpa lepas ni ya. Assalamualaikum. Salam. Kopi halal. Hello, hi. Hi. I'm Munif. Okay, just want to ask you what makes different between your product and the product exists in the market? Let me just give you a little bit background. We are a French manufacturer of high quality perfume. Okay. And we create perfume for the major French brands. But we are also the one and only company in France and worldwide that can produce halal perfume, which was certified by Jakim in Malaysia last year. Can you explain to me what's different between your perfume and existing perfume in the market? Yes. So the main difference is we apply the same technology and the same creation technique as we apply in a normal high quality perfume world for the top international French brands. We have a special process to develop and create scent for them, and we apply the same process when we decided to create our own line under the name The One and carrying the halal certification. So we use the same high quality techniques, the same high quality ingredients, but we just apply some special elements to have it certified, halal certified. We export into all the ASEAN areas where we use Malaysia as the hub, as well as the Emirates, the Middle East, etc. So we choose Malaysia and Jakim as the authorization body because they have the best reputation around the Muslim world. And this market is immense. And we believe with our quality of products, with the freshness of the scents, with the dynamics of our manufacturing process, which is certified, we can really make a big difference and bring wonderful, new, fascinating products to the Muslim communities around the world. Jadi bukan sahaja produk makanan yang terdapat di Mia sini, malah produk-produk seperti produk ini, produk kecantikan turut mendapat sertifikat halal dan turut mempamerkan produk mereka di pameran Mia seni. So, thank you for your information and nice meeting you. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Thanks for having us. Bye-bye. Sekarang ni saya berada di booth di mana Mia sediakan, dan sekarang ni saya berada di booth Reka Nutrition Seremhat dan bersama saya adalah Puan Jesslyn. Puan, saya nak tanya, apa yang specialnya tentang produk Puan ini? Kita ada flavor sama dengan fragrance. Okay, flavor itu terasa untuk makanan, di dalam biskut, di dalam minuman, di dalam pharmaceutical macam medicine. Kita boleh gunakan flavor. Habis kalau fragrance itu boleh digunakan untuk deterjen, minyak wangi ataupun air refresher. Oh, di mana diperbagaikan produk dan apa yang menyebabkan produk ini halal? Okey, sebab kita tak gunakan bahan daripada animal. Tak ada langsung lah. Tak ada langsung. Dan saya nampak sini pun ini adalah semua bahan-bahan ekstrak daripada buah-buahan ataupun bunga ataupun pokok. Jadi yang minyak wangi, saya suka tentang minyak wangi lah. Saya nak tanya, minyak wangi ni special untuk yang kaum lelaki ke kaum perempuan? Yang jenis ini adalah unisex. Tapi kita juga ada untuk lelaki dengan wanita.
Jadi Puan Jocelyn, terima kasih kerana berkongsi informasi bersama kami. Jadi saya minta dia dulu. Kita jumpa lagi ya. Okey, Bye-bye. Konteks halal bukan sahaja terletak pada makanan, bahkan ia juga terletak halalnya pada alat perhiasan diri, termasuklah alat kecantikan dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk halal yang ada di sekeliling kita, jangan terlepas peluang untuk mengunjungi pameran Mihas yang diadakan setiap tahun di Malaysia. Memang terbaik. Diharapkan paparan eja halal dapat membantu anda sedikit sebanyak tentang persoalan halal. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, hai orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah SWT dan sesungguhnya dan benar-benarnya hanya kepadanya kamu menyembah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam Eja Halal. Assalamualaikum.